Umur berapa kat gigi masih hidup di dalam dunia. Baik, satu persoalan. Dah malaikat dia ambil mana nak tulis? Kok pandai dia? Dah dengan perintah Allah. Bukan ikut pandai dia. Nak, jadi malaikat yang menulis ajar pada janin budak-budak dalam perut mak ialah melihat kepada apa yang telah ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni tempat catatan segala perkara yang boleh dibaca oleh para malaikat, tetapi tidak boleh diubah. Dari mana Lauh Mahfuz? Dewan Bahasa Pustaka di atas langit yang ketujuh. Pasal caralah tu, yakin sudah nampak? Maka bila hei malaikat mu tulis budak ni, maka dia pun tengok di Lauh Mahfuz, anak semek, ayah nama Dramang, usia 4 bulan, dalam kandungan tengok umur 16 tahun. Dia pun tulis 16 tahun. Maka 16 tahun matilah budak tu, baru tekad tampak. Tepuh di lori minyak, balik sekolah. Jadi yakin tak lagi kita bahawasanya ajar mana tempoh hidup atau usia dia telah ditulis? Yakin tak? Yakin. Apa kita yakin? Sebab Allah bagi tahu dan Rasul yang cerita dengan detail. Kalau Tok Bomo ke apa? Belum tentu. Tok Bomo kata budak ni kalau besar tak besar ni umur 8 tahun meninggal. Pelawak Tok Bomo. Doktor pula kata nyakit pocik ni 6 bulan. Boleh percaya tak? Tak boleh percaya. Cuma kalau kita nak rayak, tak salah. Tapi bila kita pegang doktor ni boleh mengetahui usia, syirik atau kufur. Cuma kita boleh kata doktor ni bersandarkan kepada pengalaman lalu. Itu boleh. Dalam hati, kullum min indillah. Semua ditetapkan oleh Allah. Ni molek mati sungguh daripada pengalaman doktor. Kena molek dok mati, doktor mati. Tak? Betul tak? Tak suruh kita beriman bahawasanya Allah saja yang berkuasa. Doktor mati. Baca Yasin dah, tak gerak dah. Tu tinggal kulit dengan tulang je. Duk atas tika 6 minggu dah, berok situ berderu duk baca Yasin. Mati tak? Belum pasti. Kena molek kalau Allah tu mati. Kalau Allah tak nak, tak mati. Hak tukang baca Yasin mati. Balik baca Yasin, nampak belanggar depan surga. Tok siap tepuh dengan lori JKK. Ada mari. Bagi. Nyari molek mana ni. Baru boleh bering tangan. Jadi bila sakit itu alamat saja, bukan mesti mati. Orang sakit mesti mati? Tak. Dia tak sakit balik mula. Hak dah sakit mati dia. Aksiden, moh takut, mati lemah, jatuh pokok, tapa posta, berbahok jatuh. Kalau posta hak Tuhan tak marah tak apa kan? Kena hak Tuhan marah wali awal jatuh. Jadi gitulah. Yang menetapkan mati bukan doktor, bukan Tok Bomo, Allah Ta'ala. Dia kata mati, mati walaupun sihat walafiat. Bila Allah tak nak mati, walaupun baca Yasin keliling dah 7 kali khatam, nampak tak? Habis 7 kali khatam, bangun congok tu, nampak? Pakai haji kebaya, boleh-boleh ada lagi jaya yang baru pun badak. Tak mati-mati pula dah. Jadi mati bukan sebab baca Yasin.
Pegang situ tu. Yakinlah kita bahawa semua telah ditulis baik. Dan Nabi pula kata, barang siapa yang menghubung silaturahim, panjang umurnya. Orang yang kuat bersedekah dan berbuat kebajikan, panjang umurnya. Tak mana pula kita ulama jawab, dengan bagai-bagai jawapan yang menasabah. Di antaranya iaitulah qada dan qadar. Ketentuan Allah ini ada dua. Yang pertama qada mubram, yang kedua qada muallak. Qada mubram fi ilmillah, iaitu ketentuan yang tidak akan berubah di sisi Allah. Qada muallak yang boleh berubah, tapi muallakun. Muallak ni ta'allaqa ta'allaku ta'liq, buat kait, buat pergantungan dengan sesuatu amal. Barang siapa yang menghubung silaturahim, Allah panjangkan umur dia, maka itu masuk qada yang muallak, maka boleh berubah. Walaupun ditulis di Lauh Mahfuz 60 tahun, kata ulama, maka dia hubung rahim, Allah tambah 10 tahun. Maka 70 tahun itu qada mubram yang tidak berubah, dan 60 tahun qada muallak. Nampak lagi? Tak nampak sudah. Kerana ni perkara qada dan qadar. Tak boleh bicara banyak-banyak, Allah marah. Faham tak? Tentang roh, tentang qada qadar. Sebab apa? Pasal kita tak dam nak? Enggak. Bila tak dam, tak secara. Nak macam budak sekolah rendah, tak boleh baca buku Nabasiti. Nak apa buku tu tak betul? Kan tak betul, mu bodoh tak dang lagi. Tak. Jadi kita tak dang dengan kapasiti hadis kita untuk bicara hal qada qadar. Faham tak lagi? Jadi kita yakin bila Nabi kata panjang umur lah. Dengan sebab amalan-amalan tertentu. Faham tak? Tapi amalan panjang umur tu guru tak boleh khabar, ustaz tak boleh kata ni mesti daripada Quran atau hadis saja. Faham tak? Maka hadis khabar, maka sahih. Dan pegangan kita ke mana? Senang saja sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab kita orang awam, yang susahnya ulama. Dia perlu lebih tahu lebih-lebih lagi untuk membatalkan hujah orang yang nak menyesatkan. Kita orang awam mudah saja. Pegang gini maka Allah telah tetapkan segala perkara termasuk umur kita, dan boleh Allah tambah jika dia kehendaki, kerana dia maha bebas berbuat apa saja. Gitu sudah, selamat dunia akhirat. Kali lagi ulang, segalanya sudah siap, tidak boleh diubah oleh sesiapa pun melainkan Allah. Apa lagi? Begitu selamat kita. Semua sudah siap ditulis, tak ada orang boleh ubah melainkan Allah, termasuk usia. Jadi usia Allah boleh ubah sesuka hati. Kita berimang sudah. Dah semua tetaplah ke dah? Tetaplah ke dah? Dah tu kata Allah boleh panjang pula umur? Ya, kalau Allah nak panjangkan umur. Tak guna gitu, tak guna kerjaan dia secara. Betul tak? Selamat. Soalan yang terakhir dalam kitab ini, yang ke-14. Bolehkah seorang lelaki Islam bernikah dengan seorang perempuan kitabi yang agama Nasrani, tetapi perempuan itu baru saja memeluk agama Nasrani, bukan agama asalnya? Tadi kita tak baca ke tau? Panjang ke tau? Baik, muka 177. Dalam hadis ada dua takwil. Yang pertama mengetahui maknawi, iaitu apa yang tinggal kemudian daripada matinya, daripada pujian yang elok dan sebutan yang anis, yang molek, dan pahala yang berulang-ulang, maka seolah-olah ia tidak mati. Dan yang kedua, ditangguhkan ajalnya yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, dan apa yang ada dalam ilmu Tuhan akan tetap tidak berubah. Kerana firman-Nya, yamhullahu ma yasha wa yusabbit wa indahu umul kitab.
Artinya Allah menghapuskan apa yang dia mahu dan menetapkan apa yang dia mahu, dan di sisinya umul kitab, yakni Lauh Mahfuz. Dan telah ditanya orang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tatkala ia meriwayatkan hadis yang sahih di atas tadi, barang siapa suka hingga akhirnya, iaitu dipanjangkan umur, sebenarnya ditambah umur dan ajal, maka katanya Allah telah berfirman, wallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalun musamma indah. Artinya yang telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian telah menetapkan masanya dan masa yang ditentukan di sisinya, maka ajal yang pertama ajal hamba daripada diperanakkan hingga matinya, dan ajal yang kedua ajal yang telah ditentukan daripada matinya hingga hari ia bertemu dengan Tuhan dalam barzah. Tidak diketahui akan dia akan usia melainkan Allah. Maka perkara seorang itu bertakwa kepada Allah dan mengetahui menghubungi keluarganya, Allah tambahkan pada ajal umur yang pertama daripada ajal barzah apa yang dia suka. Dan jika orang itu derhaka dan memutuskan hubungan keluarganya, Allah kurangkan daripada ajal umurnya yang pertama dan ditambah pada ajal yang barzahnya. Maka apabila telah tetap ajal dalam ilmu Tuhan yang terdahulu, tertegah, tambah dan kurang kerana firman yang artinya, maka apabila datang ajal mereka tidak ditakhirkan satu saat dan tidak didulukannya. Baik, sama macam yang kita terangkan tadi, iaitu apabila apa makna Allah boleh tambah ajal, maksudnya Allah boleh tambah sama ada dari segi maknawi, atau maknawi ataupun dari segi hissi. Maknawi ni tambah pada makna saja. Umur tetap 70, tetap mati, kerana ayat iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 70 tetap mati walaupun dia menghubungkan silaturahim. Tetapi ajalnya walaupun 70 lebih bermakna, iaitu lebih barakah, lebih panjang daripada orang yang 70 juga tetapi tidak mentaati Allah. Sebab rasa lama itu berbeza-beza dengan sebab berbeza-beza orang. Faham tak? Walaupun benda yang sama, ada orang berasa lama, ada orang berasa sekejap. Maka berasa lama itulah makna panjang umur pada takwil yang pertama. Faham? Satu hari ada berapa jam? 24. 1 jam berapa minit? 60 minit. 1 minit 60 saat. Sama je tak? Tapi kalau ada sebab-sebab yang tertentu, sehari kita rasa seperti 1 jam. Tapi keadaan yang tertentu pula sehari macam setahun. Ada orang yang sehari macam 10 tahun. Nampak? Dulu zaman kita budak-budak, daripada Zohor sampai ke Garik lama. Learning kejap je. Padahal sama je perasaan. Nampak lagi? Jadi bila rasa lama, umur panjang. Faham tak kira? Dulu umur tamalah nak boleh kasar. Learning Garik lah. Dadak happy birthday to you 60. Faham tak? 60 dah. Derah. Dulu masih budak lama. Tu. Padahal dulu masa kita budak-budak sehari berapa jam? 24 tak? Ini 24 tak? Dah tua dah. Berasa sekejap je. Kadang-kadang berasa lama. Orang yang paling berasa lama sekali siapa dia? Orang yang paling lama kali berasa Haji Banduang. Betul tak? Sehari nak boleh ke habis tu lamanya berasa dah kena jail 8 tahun. Betul tak? Ni cerita pengalaman orang yang masuk jail. Dia tak rasa sekejap Banduang. Pasal dia duduk dalam sel, duduk dalam bilik. Kurung itu. Nak boleh ke siapa ke sehari lamanya. Sebab apa berasa lama? Dia boleh gerak, dia akan berasa lama. Haji kena J. Dah. Haji sakit dah masuk wad. Tapi sehari tu rasa lama tak? Lama lah masuk wad. Pasal apa? Dah boleh gerak. Dia tak kata tu lamanya. Nak boleh ke asar. Doktor kata tu lusa baru boleh balik. Allah lamanya. Pasal apa? Bila tak boleh gerak, berasa lama. Tapi kita naik kenderaan, terlawak kereta, pergi ke Johor Bahru tu. Kejap berasa. Pasal
berubah sama. Nak, padahal tetap jam yang sama. Lagi siapa lagi yang sehari rasa seperti setahun? Padahal sehari 24 jam tapi dia rasa setahun. Reporter puasa. Ya. Orang nak nikah. Betul tak? Jadi guling bulan 4 ni. Ini bulan 4 dah. Minggu depan. Lamanya dak cakap nak tunggu. Anak dara ni hok duduk mah nu. Allah. Nampak bergelewak masuk bawah katil. Nak tunggu ke minggu depan ni kau lamanya. Kakak atau Messi. Lama kok minggu depan lama kok. Apa? Orang sedang bercinta. Dia akan berasa lamanya sehari. Tapi bila nikah dah, dia hanya berasa. Tu. Lain-lain perasaan. Walaupun jamnya sama. Itu takwil yang pertama. Takwil yang kedua, iaitu ada dua usia. Usia kita di dalam dunia, usia di alam barzah. Maka Allah boleh buat apa saja yang dia nak. Pendekkan usia dalam dunia, tambahkan dalam alam barzah. Pendekkan dalam alam barzah, panjangkan di dalam dunia. Dan mudah-mudah cakap macam kita kata tadilah, Allah Ta'ala berhak nak lakukan apa saja, termasuk dia tambah umur walaupun telah ditulis di Lauh Mahfuz. Semuanya Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendak maka berlakulah ia. Cukup setakat tu, selamat akidah kita. Soalan yang terakhir dalam kitab ni, boleh tak nikah dengan wanita kitabi tetapi dia baru masuk agama Kristian? Jawabnya, tidak boleh berkahwin dengan perempuan yang baru memeluk agama Kristian itu. Baik. Jumhur ulama fiqh dan ulama tafsir mengatakan sah lelaki muslim kahwin dengan perempuan kitabiah, iaitu perempuan yang beragama Yahudi dan Nasara. Yahudi lah sikap A tu. Nasara ni Kristian. Dengan syarat min ahlil kitab, daripada ahlil kitab. Lagu mana ahlil kitab ni? Kafir kitabi, iaitu keturunan dia bukan dari agama lain, daripada dua agama. Tak tukar-tukar. Satu daripada agama Nabi Musa alaihissalam dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nak faham kita undur sikit. Lepas pada ni faham insya-Allah. Nabi Musa adalah Nabi Allah, Nabi kita, Rasul kita. Wajib kita percaya, wajib beriman, dan wajib kita sayang dan hormat kerana dia adalah utusan Allah. Maka diturunkan kitab Taurat daripada Allah, kitab yang sebenar. Maka siapa yang beriman pada masa itu dengan Taurat dan dengan Nabi Musa, mereka adalah umat Islam. Faham lagi ya? Apabila wafat Nabi Musa, lalu diubah akan kitab Taurat dengan campur aduk ciptaan manusia. Maka siapa yang tetap beriman dengan Taurat yang lama, maka dia mati di dalam Islam. Yang pegang dengan Taurat baru, jadilah kafir kitabi. Nampak lagi situ? Itu cerita dia. Faham? Kitab Injil pula turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana-mana orang zaman tu beriman dengan Nabi Isa dan kitab Injil hak betul tu, mereka adalah Islam. Bila wafat, bila diangkat Nabi Isa ke langit, lalu diubah akan isi kandungan kitab Injil. Allah cerita maka siapa yang masih berpegang dengan Injil lama hak turun ke Nabi Musa, maka dia mati dalam Islam. Hak pegang dengan Injil baru lagi percaya, maka dia kafir di sisi Allah. Mana? Tapi kafir kitabi, mana ada kitab. Kafir lain tak ada kitab.
Kafir Hindu tak ada kitab. Kita ada kitab mereka sendiri. Dia nak kitab daripada langit. Maka dikatakan kedua-dua ini kafir kitabi. Kalau puang kitabiyah. Nampak lagi? Baik. Maka keturunan yang kita boleh kahwin dengan perempuan dua ni ialah daripada keturunan ni. Hak nenek moyang mereka itu dulu zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Faham tak? Kafir dah sampai sekarang. Pegang dengan kitab lah, kitab ubah. Daripada Bani Israel, keturunan Bani Israel. Bani ni benda keturunan. Israel siapa? Israel ni nama Nabi apa? Nabi Yaqub. Maka Israel bukan kafir. Nampak? Nabi Rasulullah. Jadi keturunan dia yang duduk di Palestin. Nampak? Duduk di Palestin. Jadi sekarang ini mana-mana Kristian perempuan lah, mana-mana yang Yahudi tapi asal daripada Bani Israel, bukan masuk daripada agama lain, boleh kahwin dengan kita. Kalau dia nak tak boleh sudah. Faham lagi? Jadi kalau kita nak kahwin dengan Kristian perempuan tapi bukan Bani Israel, Indonesia tak boleh. Pasal dia dulu Islam, mari Belanda murtad masuk Kristian. Betul tak? Tak boleh. Sebab dia bukan daripada kitabiah, daripada Islam, sudah murtad. Nampak? Dan pula bukan Bani Israel, Bani Jawa. Faham tak? Kita tak boleh kahwin dengan perempuan Filipina. Perempuan daripada Pulau Luzon. Apa? Dia Kristian kan? Tak boleh. Sebab dulu Islam. Bila mari Sepanyol, dikristiankan Pulau Luzon. Yang tak berjaya ialah Pulau Mindanao dan ke bawah. Tetap agama Islam. Maka tak boleh kahwin. Itu bukan kafir kitabi. Itu kafir murtadi. Faham lagi? Kalau nak kahwin hak Islam, hak bawah-bawah, hak sulu boleh. Tapi bekeng sikit. Nampak selih baru kahwin 2 hari minta tanah dah. Faham lagi ya? Jadi kalau sekarang ni Yahudi duduk di Israel pusat dia. Padahal Yahudi ni bukan Israel saja, banyak lagi di negara luar. Cuma zaman perang dunia kedua separuh dibunuh oleh Hitler. Nampak? Hitler bunuh Yahudi kerana kitab kitab Injil menceritakan kisah kezaliman orang Yahudi. Dan memang sejarah yang nak salib Nabi Isa ada perancangan Yahudi. Yahudi sebenarnya musuh Kristian, tapi dia tak faham, dia baik dengan Yahudi. Kemudian kata Hitler ni, Yahudi bangsa yang sangat pembelok, sangat belik. Dia akan tipu orang sedaya-dayanya hak dia boleh. Nampak? Jadi berbahaya kepada dunia. Lalu Hitler pun keluar fatwa, kena bunuh. Nampak? 2 juta dia bunuh. Dah habis. Lalu dia buat negeri Israel hak haram tu. Rapah tanah Palestin. Dan balik Yahudi Rusia, Yahudi Sweden, Yahudi Brazil, Yahudi Angola, mari duduk setempat. Jadi Yahudi yang kalau Rusia bukan ahli kitab. Faham tak? Kerana dulu dia Kristian, masuk Yahudi. Jadi kalau ada kita pergi di Baitul Maqdis, Jerusalem, jumpa orang perempuan, dia asal dia memang Yahudi asal, hak jenis kulit merah, rambut merah tu, atau Kristian asal, boleh kahwin dengan kita. Bila kahwin dengan isteri Kristian atau Yahudi kitabiah ni, sunat saja kita dakwah dia masuk Islam. Hikmat dibenarkan kahwin supaya kita mudah nak dakwah tarik kepada agama Islam. Kerana suami biasanya mudah menarik isteri. Tapi kalau isteri dia kekal sampai mati tak masuk agama Islam,
tidak mengapa. Dok berdosa. Faham? Dah boleh jimak dak kahwin dengan perempuan kitabiah. Satu persoalan. Mang boleh tak? Mu baru betul sekali jawab malam ni. Bak yang digemari betul mo. Tajwid balik awal. Nampak? Boleh lah, kalau tidak kau dah panggil nikah pula. Bila dapat anak, maka apa jadi sekalipun, hendaklah anak itu ditentukan oleh ayah. Sekolah mana, makan apa, ayah tentu. Dalam perkahwinan Islam, bila bercerai, maka hadanah, anak akan dapat secara automatik duduk di rumah ibu dia. Faham tak? Ayah cerai dah, wajib beri nafkah. Dalam pernikahan dengan perempuan kitabiah, bila cerai ada anak, anak automatik duduk dengan ayah. Situ beza. Nampak lagi? Supaya anak tadi tidak murtad bila dewasa. Cari mang seorang mang suruh tengok mata hijau. Nak tak? Tengok kat telok dulu. Baik, sekian dia kata Abi dah kitab ni juzuk yang pertama. InsyaAllah pada kali yang lain kita akan baca juzuk yang kedua pula. Jadi malam ini kita buat jamuan perdana sambil menderma untuk dana pilihan raya UPU Ladang. Jadi beri lebih sikit dari biasa. Boleh tak? Tak wajib, sunat saja. Jadi sunat, cari pahala sunat. Jadi tong-tong tu tengoklah yang ada tu pakat ubur. Jangan tengok tong lawa tong. Lalu saja. Padang lawa tong ni. Semua orang boleh makan dan kemudian menderma atau menerma kemudian makan. Dak bawa piti boleh makan tak? Boleh, tapi jangan banyak sangat, mula dak derma. Makan pas pinggang rumbu. Dak derma makan sikit-sikit dah lah. Yang menderma pula makan sikit jugalah. Jangan mentang-mentang dia derma tang lepas sepuyuk rasa. Jadi tong-tong itu tong derma. Dan begitu jugalah kutipan malam ni daripada tong kecek hak jalan tu. Kita akan campur sekaligus lah untuk derma UPU. Kita berhenti sekejap sebelum jawab soalan. Haul. Haul wala. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma rabb. Wa tab'asul maqam. Baik, kita sambung dengan soal jawab.
Soalan yang pertama, apa komen tentang undi pos yang semakin banyak dalam Don Ladang? Sebab itulah pilihan raya kali ini, kerana ramalan pakar-pakar politik adalah yang paling hebat. Hebat di segi mana? Pada segenap segi. Batu undi pos ni kita tak boleh nak buat benda-benda, hanya boleh minta saja nak pembaharuan atau perubahan seperti perhimpunan bersih. Itu sebenarnya nak minta pindah. Jadi apakah yang patut kita buat? Kita tak boleh nak buat apa. Bila sebut undi pos tak boleh buat apa. Tak? Tapi kita ada Tuhan. Kita berdoa kepada Allah untuk dibatalkan segala tipu daya musuh-musuh Islam. Itu saja kita ada. Betul tak? Soalan seterusnya, ada jemaah ajak saya pergi ziarah bilik ke bilik asrama, tapi saya bagi alasan elok daripada pergi ziarah, apakah hukumnya? Jawabnya, kita meninggalkan, meluputkan fadilat yang banyak. Kerana ziarah orang ini besar fadilat dia, cuma kita tidak berdosa lah kalau kita ada hal dan sebagainya. Dia bukan perkara yang wajib. Apakah hukum anak perempuan keluar rumah tanpa pengetahuan ibu bapa? Jawabnya, jikalau ibu bapa benar sekalipun, tetapi keluar rumah sokmo ni adalah tidak baik bagi kanak ataupun kaum wanita. Banyak di luar rumah, apatah lagi anak-anak sekarang. Kalau anak laki-laki pun tak berapa comel dah, apatah lagi anak perempuan. Dulu kita zaman kanak-kanak dulu, budak-budak dulu, zaman sekolah, malang ada orang dah. Luar jalan ada orang dah. Boleh tidur jalan ladang tahun 80-an. Leni pukul 3 pagi, ada awet duk main kat batu pesurat Rambau. Nampak duk pusing dengan skuter. Pukul 3 pagi lah mari duana pula. Tu akhir zaman. Pasal apa? Pasal mak ayah pun sibuk. Tak dang nak jaga. Nampak? Jadi gitulah. Pada teorinya mudah bab anak-anak ini. Dari segi pelaksanaannya payah. Dalil anak Nabi pun lawan Nabi. Jadi budak-budak tu 1000 tahun dulu. Bagaimana nak bentuk perempuan jadi wanita solehah? Jawabnya, usahalah. Dengan ditarbiah, masukkan di sekolah-sekolah agama dan seumpamanya. Jadi bila dia keluar daripada sekolah agama, walaupun tidak 100% diamalkan, dibawa separuh saja daripada apa yang dipesan oleh guru-guru di sekolah dia, maka sudah memadai pada zaman pancaroba ni. Kalau tak ada langsung berat. Sebab tu kita nak dapat sempurna tu payah. Atas jenis budak juga ada budak jenis baik, kalau kau putih baik, jenis baik. Tak salah lah. Bukan kalau harap, bukan kalau pondok. Kalau kau putih, molek-molek ada tertik kening dan sebagainya. Ini semuanya ada hikmah belaka. Kadang-kadang silap ibu bapa, kadang-kadang kafarah daripada salah kita di masa lalu. Sebagai denda, Allah denda kita dengan anak yang degil, dengan anak yang tidak solehah dan seumpamanya. Walau bagaimanapun, la yaskutul maisul bil ma'sur. Itu kaedah dia. Kita nak buat sempurna tak dapat. Bila tak dapat nak sempurna, jangan tinggal keruh. Buatlah sekadar mana yang kita mampu supaya jadi anak yang solehah. Kalau solehah bermula dengan sekolah rendah, iaitu 7 tahun. Ajar pakai tudung dan seumpamanya. Ni masuk Nabas Siti tak pakai tudung lagi. Lepas tu kita baru nak suruh pakai tudung, payah jadi keras kerok. Soalan seterusnya,
suami saya tak tunai nafkah, solat tak jaga, belajar ajaran karut, abaikan anak panah barang, adakah patut saya minta pasah? Saya dan anak-anak tak mampu dah bersabar. Jawabnya, ya. Kalau begitu silakan minta pasah, jangan tunggu lama. Sebab dia dah kata habis dah hilang sabar. Bila hilang sabar dah, maknanya bukan baru seminggu, ni sudah bertahun-tahun. Nak tak mau semayang, pegang ajaran karut, sesak tak wajib semayang dan sebagainya. Nafkah tak beri, dah tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama. Sebab apa? Sebab zaman Rasulullah, kita pergi mengadu pasah dapat dengan segera. Zaman kita baru nak daftar, nak jumpa tu, nak pergi bilik qadi, nak tu pula, nak naik mahkamah pula, sebut tangkis dan sebagainya, kena molek bertahun-tahun. Lagi lambat, lagi tahun, lagi banyak. Jadi segerakanlah. Kita kena nekat dalam bab ini. Tidak ada gunanya lagi kalau suami dengan ajaran sesat yang tak mau semayang gitu. Nasihat dah, tazkirah dah, pesan dah, tambah juga. Atas bank. Orang lain berlambak lagi. Jangan kata dah kalau kita cerai ada orang dan nak kita bila-bila. Jangan pakai buah tu, belum tentu. Mekruk kalau berang 108 tahun, tu nak? Mulai ada tu lelaki dia baru berumur 36 tahun. Cuma tak beranak je. Berapa umur? Masih dia kahwin itu? 100? Mekruk kalau berang, tak ingat? 104 tahun tak? 103 tahun. 103 tahun kahwin dengan orang kalau berang umur 32. Dah ni kalau gini baru dalam 40 lebih. Nampak? 40 lebih Allah getah ngecik ngak lagi. Nampak tak? Kalau pokok getah. Torres sembuh getah. Mek wo 104. Molek-molek ada nikah. Bulan madu lah tu. Tu imam kampung saya gagak. Kadang-kadang ada juga dalam hati ni kata tu imam ni tak reti lah, tak anda baca jawi lah. Jadi saya semayang pun dok kosong pada dok kata ke tu imam. Adakah patut saya pergi masjid lain? Jadi masalah gagak. Dia pergi tuduh tu imam tu buka-buka. Kadang-kadang kalau gagak boleh baca khutbah, tapi jangan siapa orang tak faham. Dia ni gagak lain, sengal lain. Sengal tak boleh jadi imam. Pasal batal makmum suka. Nampak? Tu imam sengal baca Fatihah, habis jam habis belakang batal habis. Baca khutbah okey. Nampak? Tutup mulut, jangan suka. Kalau gagak bukan sengal, nak boleh ketubik tu payah. Nampak? Bagus. Dia 2 pinggang kat Gilaksa, ingat dia VIP. Jadi kalau kita rasa sakmo jadi gitu duk kutuk ke dia, tak sagilah. Jadi berdosa saja. Kata ketua imam gitu. Adakah salah jika kita terlebih baca semasa tayat awal, kita baca sampai habis tayat akhir? Tak ada masalah. Hukum letak gambar kalimah, 2 kalimah syahadah di motosikal boleh, jangan letak tempat yang tidak layak, letak bawah kosing dan sebagainya, tak boleh. Boleh disebang depan dan lain. Cuma jaga jangan kena najis. Soalan seterusnya, syaitan boleh baca tak isi hati kita? Tak boleh. Guana tak mau bagi syaitan baca isi hati kita. Syaitan tak boleh. Syaitan hanya boleh menghasut saja. Tak, muak gini. Hak kita pelang nak buat gini, dia tak boleh. Kawan saya duduk balah, nak buat guana, nak bantu tamu balah. Tak tahulah nak jawab ke payah gini. Tak tahu pendekih. Kena tengoklah benda sebab perbelahan dan sebagainya. Pakai ihram, buat tawaf dan suci dan sa'i.
tapi nampak aurat pusat, sah ke tak umrah? Dengar molek. Dalam urusan umrah atau haji, satu saja diwajibkan, menutup aurat, suci daripada hadas dan lain-lain daripada syarat semayang, iaitu tawaf. Wukuf tak apa, tak ada wuduk sah. Sunat ada wuduk. Tawaf syaratnya mesti tutup aurat, mesti berayam bersih, mesti kena suci dari najis dan hadas. Dalam amalan haji dan umrah, tawaf saja dia macam semayang. Nabi kata at-tawafu bimanzilatis solah. Tawaf satu sama syarat-syaratnya dengan semayang. Jadi kalau dia tawaf tak tutup aurat, tidak sah. Soalan seterusnya, orang lelaki pakai jam tangan ada berliang, warna keemasan tapi bukan emas. Jawabnya harus, jika tidak sampai jadi seperti tali tangan perempuan. Pamannya jam ni jam lelaki, cuma dekat ni dalam ni ada dah tak beliang-beliang, tak ada masalah. Yang tak boleh ditata sehingga jadi macam perhiasan wanita. Walaupun berliang itu lelaki boleh pakai, tapi digubah jadi bentuk macam perhiasan wanita, maka haram bukan sebab berliang, haram sebab pakaian menyerupai wanita. Saya ada lubang, seluar saya ada lubang besar jarum kat peha. Kalau pakai buat solat sah tak? Lubang tu besar jarum. Tengok dulu jarum mana. Kalau jarum orang jahit tak ada masalah, halus sangat. Memang halus jarum jahit tu kan. Tapi kalau jarum orang jahit kuning, panjang gitu, besar gitu jarum, tu mama tak sah. Nampak dalam. Apa Allah kata jika isteri perintah suami buat itu ini? Dan sebuah rumah tangga anak dia kurang nak didik pula. Apakah Allah laknatnya jika suami ikut suami itu dayus? Dengar molek. Suami ni ikut perintah isteri bukan makna dayus. Yang makna dayus ini suami rela isterinya melakukan dosa-dosa besar. Itu dayus. Dia tak marah. Kalau marah tak dayus. Hak jenis maknanya buat kerja rumah tangga ni ada dua. Yang pertama suka rela dia bantu. Yang kedua memang dia takut ke bini dia. Bini dia suruh buat belaka. Suruh basuh, suruh jemur baju, suruh nanok, suruh basuh kain, macam-macam. Lepas tu nyapu pula. Ada suami jenis begini. Tak nak berhenti lengah. Nak basuh pinggang, tengok TV tak mau. Dia kalau siapa tangga gitu, suami ini sudah terbalik pekerjaannya. Bila terbalik kerjaan, syarikat rumah tangga tu tidak ada keberkatan lagi. Kerana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia mesti dipimpin oleh suami. Habis pakai ikut belaka, jeng rumah tangga. Kalau mana buat teraju, kena pendek alik atas, panjang alik bawah. Teraju faham tak? Buat comel dah kalau teraju balik, pendek alik bawah, panjang alik atas. Naik tau. Dak musim kelepok dia mana hak comel kali wah. Teraju salah bawah. Bang, walaupun rumahmu harga 4 juta, tapi isterimu yang jadi bos, maka tak jadi rumah tangga. Dan apa yang berlaku sekarang, itu minoriti saja. Tak ramai, tapi ada dalam masyarakat. Jenis, memang jenis disuruh oleh suami isteri, dia kena buat belaka. Hak ni tak bagus di sisi syarak. Tercela dan hina di sisi syarak. Hak ramanya bukanlah maknanya queen control, tetapi takut dengan isteri. Waktu ramai dengan alasan sayang, sebenarnya takut. Batu perempuan ni dia bisa dia. Nampak lembek bisa. Dua perkara lembek tapi bisa. Yang pertama tedung sela, yang kedua perempuan.
layan yang disuruh. Dia tak boleh juga, kadang-kadang perlu pertolongan. Faham? Ini masalah tu laki belaka. Nak, we pakai lapis anak, lama bedak anak, sikat rambut anak nak pergi sekolah, kucai melu pulak lari-lari kali. Laki ni. Kemar katung ke laki? Mana? Jadi tak molek gitu. Jangan buat gitu ke laki kita. Faham? Tak molek. Apa hukum pakai baju ada tulis nama Allah Muhammad dalam tanda? Tengok, kalau tulis dengan khat Arabi tak boleh awak masuk dalam. Kalau tulis dengan Rumi tidak ada hukum atasnya. Adakah boleh terbatas sembahyang yang dilakukan dengan takbir bersendirian ketika mana imam sudah pun membaca Fatihah? Tidak batal. Itu masuk di dalam sembahyang. Apakah anak dara perempuan tidak berbaju di depan ayah? Toki gimana mengikut hukum adalah tidak. Toki ayah dan toki yang mana mengikut hukum adalah tidak aurat. Baik. Anak puan dengan ayah toki wajib tutup pusat sampai ke lutut atas nama aurat. Hak bahagian atas ni kalau memberi fitnah wajib tutup juga. Atas nama menutup fitnah, bukan menutup aurat. Pasal ayah dia depan, toki depan. Nah, anak kecil okey lah. Kena anak umur 35 dah. Faham tak? Anak umur, anak dara umur 16 boleh tahan kira dah akan baju di atas. Nah, kena anak umur 38, tak tengah ngopek anak balik awal. Toki jangan jadi fitnah kena tutup juga. Jadi tutup tu bukan aurat, tutup fitnah. Soalan seterusnya, Ustaz kampung kita kata kalau mayang sunat tak apa kalau tak ngadap kiblat. Betul ke tak? Ustaz mu ni nak mati dah. Atau mu salah dengar. Yang betulnya tidak mengapa tak menghadap kiblat dalam solat sunat di dalam kenderaan. Ya faham baik. Mana kita naik motosikal, nak pagi pukul 8, nak pergi ke ngecang kiblat belakang, maka tengok 8 suku baru siapa marang mayang Tuhan atas motor boleh, atas kenderaan. Ada pun semayang atas bumi wajib ngadap kiblat. Faham tak? Sebab tidak ada uzur apa-apa nak pusing ke lain. Jadi yang betulnya boleh semayang sunat tak ngadap kiblat ketika membawa kenderaan. Bukan semayang dalam sejid. Sama ada mu salah dengar atau ustaz mu tu salah kata. Sebelum SPM kita nazar nak keluar 3 hari tapi tak tunai lagi nazar. Kalau kita keluar seorang kena ikut macam jemaah juga ke? Pergi rumah ke rumah. Jawabnya tengok munazar tu keluar nak pergi mana. Kalau nak keluar pergi berdakwah selama 3 hari, maka cukuplah dengan 3 hari dengan sekali perbuatan. Sehari itu mungkin keluar sekejap pergi dakwah orang balik, esok pergi pula. Dia panggil 3 hari juga. Sebab tidak kabur sini 3 hari berturut-turut atau seumpamanya. Soalan seterusnya, kalau ikut ustaz pergi ceramah ke aneh-aneh, sama tak macam keluar dakwah? Kalau ustaz ada kenal orang jemaah hak keluar, tolong mesej nombor ke saya. Baik, ada orang kata kita ni duduk dengar, duduk belajar agama, tak boleh pahala, tak boleh fadilat sebab tak keluar. Itu adalah pegangan yang salah, yang sudah meratai dan merebak. Yang benarnya apa yang Nabi kata. Semua tu tak ada dalil belaka. Dalilnya Nabi kata iza maratum bi riyadil jannah farta'un. Kalau ada orang ngajar kampungmu pergi dengar. Dalilnya lagi Nabi kata talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu sama ada di kampung atau keluar mengembara adalah wajib bagi orang-orang Islam. Jadi keluar yang dimaksudkan oleh ulama sebenarnya keluar mencari ilmu, dan fardu kifayah keluar berdakwah. Kena faham baik. Keluar berdakwah bukan berziarah. Keluar berdakwah pergi ke negeri-negeri, negara-negara orang kafir, lalu diajak masuk ke dalam Islam. Itu dinamakan keluar berdakwah.
Lalu keluar pergi duduk di masjid ni 3 hari, masjid ni 3 hari, itu dia panggil ziarah sahaja, bukan berdakwah. Apatah lagi kita keluar ke negeri yang kita tak boleh bercakap dengan bahasa orang dalam negeri itu, maka dakwah kita adalah salah. Lepas tu Nabi panggil beberapa orang sahabat, lalu dia ajar dengan bahasa yang negeri dia akan pergi. Sahabat yang akan pergi ke China belajar bahasa Cina di sebelah timur negeri Iran, lalu dihantar ke negeri China. Sahabat yang nak pergi ke Sepanyol maka belajar bahasa Sepanyol, lalu dihantar, maka dakwahnya berkesan. Tapi kita tak faham cakap Rusia, pergi 3 hari atau 4 hari di Rusia, mayang sunat saja masjid dia, cakap tak boleh, maka tidak ada dakwah di sana. Jadi kena faham baik, jangan marah, jawab. Soalan seterusnya kita perhabis lalu. Ada 4-5 keping. Saya baru bersara dan keluarkan duit KSP, ada lebih kurang 6,000. Boleh tak saya guna duit bonus tersebut? Bonus aja 6,000. Jawabnya, sebaiknya kita gunakanlah bonus tersebut kepada perkara-perkara untuk maslahat orang ramai. Beri sumbangan-sumbangan untuk tabung anak yatim, tabung Syria dan seumpamanya. Modal kita hak KWSP dia puluh ribu tu guna untuk kita. Main hak lebih pun pakai kita ke, bila masa mana lagi kita nak berderma. Inilah masa mudah kita derma, dapat duit dengan cara stokor gitu. Dah kalau 6,000 bonus saja, bermakna modal berapa? Tak ada 70,000 situ. 70,000 sayang dah. 6,000 sayang pula. 6,000 tu derma. Orang Sulu tuntut haknya di Lahad Datu, kemudian tentera Malaysia memerangi. Soalannya, mungkin betul orang Sulu menuntut haknya, cuma kita dapat Sabah Sarawak melalui PBB. Entah betul, entah tidak. Jadi yang mati itu siapa yang mati syahid di dunia akhirat? Jawabnya, kita pegang Sabah tu hak kita, dia pegang Sabah tu hak dia. Jadi berlaku pertempuran sesama sendiri. Jadi kita bertempur atas alasan nak menjaga tanah air sendiri, maka hukumnya dapat mati syahid akhirat. Dan kalau bagi dia benar, dia nak negeri itu, dia kata hak dia, maka dia dapat syahid akhirat. Syahid dunia ni perang dengan tentera kafir. Di Syria sekarang mujahidin berperang dengan tentera Syiah laknatullah. Di Afghanistan berperang dengan Kristian NATO. Tu baru syahid, tak payah mandi, tak payah kapang, tak payah semayang. Perang sama sendiri ni macam perang sahabat dulu, kita kata dengan silap ijtihad. Nampak? Tersalah faham. Bagaimana kaedah solat ketika memegang bayi? Kalau letak dia menangis, jawabnya boleh pegang lagu-lagu mana pun. Letak nangis lok. Nangis yang boleh membawa kepada mudarat, kita boleh akad anak kita. Tapi kalau nangis masih kita tahu dah, nangis gini memang nangis biasa je, kita boleh salang terus, semayang lepas salang kat gigi pun kita boleh akad dia, maka tak boleh akad. Tapi kalau nangis kita dah akad selok, boleh bawa kepada mudarat, akad dia. Tak wajib pegang tangan gini, kambuh tak pelih pula baby, pegang gini, jatuh berbau. Maka peganglah baby, baca Fatihah. Rokok tunduk saja. Nak rokok gitu, rebah bergudul rapok. Sebab budak-budak ni ada juga kadang-kadang kalau kita dah akad jadi bahaya, boleh jadi sawang dan sebagainya. Budak-budak nangis jenis selok pelik ni. Jadi mak tengah semayang atau ayah tengah semayang, selok anak tepi ni. Bahkan setengah ulama kata boleh batalkan semayang, uruskan budak tu dulu. Kerana itu sudah sepaham merbahaya. Nangis biasa, nangis berhenti semayang, tak boleh. Kalau kita tak mayang umur kita, nangis berhenti lalu. Atau kita tengah mayang, bini kita nangis, lok mengemu lah, tak malah layan aku. Adakah lepas betul-betul lepas pukul 12 hari diharamkan salat sunat seperti salat duha? Tak betul. Yang betulnya salat zuhar ini sampai kepada waktu zuhur. Yang dilarang ialah waktu ketika istiwa, bukan pukul 12. Tak ada hadis sebut pukul 12. Hadis sebut waktu istiwa. Istiwa ni benda dengan molek. Matahari naik kok nun, jatuh kok nun. Nun timur ni barat.
dia akan naik turun kat ni 180 darjah. Betul tak? Bak pusingan 360. Kalau separuh 180. Dah kalau tengah apa? 90 tu waktu istiwa. Bila 91 zawal tu zuhur. Waktu tengah hari tu, betul-betul tengah hari, tak boleh sembahyang sunat. Bukan pukul 12. Adakah perlu qada solat hormat waktu kalau musafir bah tak berhenti? Dengar molek. Kalau kita ada wuduk dan sebagainya daripada syarat sos mayang, tak payah qada. Bah tak berhenti, takbir dalam bah. Allahu akbar, duduk atas kursi. Bangun tak ni, takut uyuh hayang ke bah? Tak, atas kursi bah. Allahu akbar, semayang subuh. Bah tak berhenti, boleh. Tapi kalau tak ada wuduk, maka kena qada. Bagaimana cara yang betul menadah dan mengaminkan doa? Nabi ni dia mengadahkan tangan tapaknya ke langit. Tetapi tak ada sebarang hadis khabar Nabi letak qada sedekah, qada sici, satu sieng, 1000 jari, tak ada. Sebab tu jadi macam-macam. Gini boleh, kat dada pun boleh, gini pun boleh, gini pun boleh. Yang adanya Nabi sahabat kata Nabi kalau perkara besar, Nabi akak tinggi tangan. Tak? Sama ada jarak atau wak gitu. Benda-benda biasa hak sama gini. Kalau hak mustahak gitu. Tinggi atas. Jadi kalau kita nak buat gini boleh, tutup gini pun boleh. Yang tak boleh tu buat gini. Ni tak ada. Sebab dia bukan menadah dia panggil. Pakai tutup. Allah. Tu sakit hidung, sesema dia panggil. Betulkah kalau kita simpan kuku panjang, syaitan akan tumpang duduk di kuku? Tak betul. Tapi bila sama macam orang kafir, haram. Khabar sekali lagi, kuku tinggi daging daripada kuku sunat. Sama aireh dengan daging harus. Panjang sikit daripada jari makruh. Panjang jadi macam orang kafir, macam kafir, haram. Nampak? Jadi bab apa? Bab anggota tubuh badan kita. Detail ulama ajar. Ropuang rambut sampai punggung sunat. Rambut panjang sampai punggung. Sampai kepala bau harus. Pendek daripada kepala bau makruh. Sama dengan lelaki haram. Pendek dah tapi tak apa macam lelaki, tak haram. Makruh saja. Nampak? Kerana hampir akan jadi dekat dengan rupa lelaki. Jadi lelaki dah ni budak puan. Ada sekbeng ni. Ada ni pula magat pula. Budak puan ni jerat nana haram terus dah. Nak rambut budak puan ni macam askor rambut. Hukumnya haram. Dah lah rambut pendek haram dah macam lelaki. Dah akan tudung pula. Nak rambut panjang lah kat punggung. Nampak? Orang dulu-dulu orang puan lewat ekor kuda. Betul tak? Tak tocang. Pegang 3 beruk jadi panjang gitu. Lepas ni dah awak dah ekor babi macam tu. Ketek awak gitu. Faham? Tak sungguh. Bukan kita nak kata. Dalam istilah orang putih dah dia panggil pigtail. Kita pergi ke Google, klik image. Lepas klik image, type pigtail hair. Rambut ekor babi. Tengok gambar tu ni. Cetek. Ada dia tocang sikit pendek-pendek. Tengok ekor babi kan? Bagaimanakah cara sebenar tayat akhir? Ada orang kata ibu jari perlu dilipat. Tak betul. Yang betulnya sunat lipat ibu jari ketika duduk tayat akhir. Faham? Yang wajib dilipat ketika sujud sahaja. Nampak? Cuma masalah lipat ni, kalau ketika duduk, kalau orang pakai stokeng payuh. Mereka duduk atas kapet kasar. Kalau jenis lapik kalau jenis jadah bulu itu tak jadi. Kita lipat cabut. Cabut. Jadi tak ada masalah. Cuma masih sujud wajib lipat. Sekurang-kurangnya 1 jari. Kita duduk di negara bukan Islam dengan jemaah.
Tak ada masalah lah pasal tidak ada jemaah di negeri bukan Islam. Apa hukum makan beralih? Ada orang khabar akan banyak kahwin. Saya seorang kaki Twitter. Bila saya online, saya selalu retweet hadis-hadis Nabi. Kadang-kadang saya tweet ayat-ayat cinta yang beralaskan Islami. Apa hukumnya? Saya seorang bertudung, tapi pakaian saya agak terlalu ketat. Berdosakah saya? Dengar molek. Ada khabar kalau makan beralih, dia bini ramah. Tak betul. Yang betulnya orang yang bini ramah, makan dia beralih. Faham lagi? Sebab ni makan rumah ni, makan rumah tu, beralih-beralih. Itu maksudnya. Nak. Sebab ada orang percaya benda ni. Untuk lelaki dia tengah makan dapur. Faham tak? Tengah makan dapur, dah main cerita hak lelaki dia kenal nak tengok. Nak. Anak dia panggil, ayo main dah. Ayah pun ambil dengan nasi-nasi, pergi duduk luar pula. Nampak? Siapa debor bini. Padan lah. Bini ramah dah kat gitu. Padan. Apa pucak bini abang dah sawak gitu lah. Debor kita pada 3 hari tak makan, tak minum. Mana tak? Apa pula? Baru ni abang pergi beralih makan. Apa? Ada orang khabar bini ramah. Mujur. Apa gitu semua. Tak usah percayalah gitu-gitu. Ada imam yang menangis masa jadi imam waktu solat. Adakah batal perbuatan? Tengok jenis tangisan. Ada kalanya tak batal, ada kalanya batal. Nampak? Mana tak batal? Sedikit nangis. Ada bunyi esokkan sedikit. Tapi kalau sampai merosakkan nazam semayang, maka batal semayang. Bunyi. Nampak? Nangis. Tu batal semayang. Nampak? Kata bapa pula apa gitu semua. Dah kalau air boleh belaka kita tak boleh. Cok dah. Tak boleh bring. Tak nangis tak imam. Jadi masalah ayat-ayat cinta yang berunsurkan Islami ini setengahnya tidak Islami. Itu saja. Cuma filem-filem ayat-ayat tu maha laku sekarang kerana orang nak kepada Islam. Tak, jadi cinta pun Islami, ni pun Islami, habis Islami belaka. Tak lama Islami, molek belaka dah. Ini salah faham kita. Betul-betul kena menepati syarak baru boleh dikatakan Islami. Jadi jangan nak tweet ikut say saja. Ni musim Twitter, musim Facebook. Semua nak menunjukkan pandai dan sebagainya. Ada orang yang tak berniat nak tunjuk pandai, ikhlas, tapi dia tak pandai, jadi tak pandai juga. Jadi buat molek. Musim orang Facebook tu ni. Dia nak bila dia orang jawab. Kalau tidak nyajuklah apalah, penyakit dah apa sihat. Ada hak cakap seorang dia. Cakap seorang. Nampak? Budak puang pergi tengok kat wall dia. Dia dia jawab. Bila tak ada orang jawab, dia jawab. Dia tulis boring lah hari ni. Pukul 8.30 pagi. Lepas tu senyap ping ke 10. Ada pula rasa nak keluar bandar. Nampak? Lepas tu senyap ping ada pula. Tak jadi lah. Something wrong dia panggil. Nampak? Akal dia rosok sikit. Dah apa sihat. Anak beranak gila lah orang panggil. Saya bertudung tapi pakaian saya ketat. Berdosakah saya? Tidak berdosa kalau tidak di hadapan laki-laki ajnabi. Jadi pakaian ketat ni pakai di depan suami. Nak pakai luar, pakai longgor-longgor. Kadang kita ni nak terbit luar, pakai lawa-lawa. Depan suami tak lawa. Itu salah. Mak pula tengok anak pakai luar ketat tak arah. Abi marah, molek luar. Gitu lah. Tidak ada. Mana boleh kata gitu? Dah dia kata molek, anak dia pun tak ada dia molek pakai. Molek luar. Maknanya molek lah. Anak dia bodoh, molek luar aku. Tak. Luar pasal apa? Gitu sampai terbit sepeng gitu. Molek ngak pakai luar gitu.
Gitu je lah. Anak pun tubik. Bye-bye mak, bye-bye. Molek-molek ada boleh tubik juga. Pasal apa? Pasal ada marah. Mu jangan tubik pakai luar gini. Aku tang dengan nyapu atas muka kan. Tak? Tukar pakai molek-molek sikit. Baru boleh tubik. Itu baru betul mak. Nak? Jadi pakai ketak, nak ada orang marah. Kalau ada laki dah, pakai depan laki yang ketak. Nak seksi depan suami. Nak? Luar jangan seksi. Nanti berdosa. Di rumah seksi, biar seksi betul. Cari luar, cek ada orang puan tu saiz dia pinggang 37, beli seluar 26. Panggil anak-anak terik buat masuk. Tak. Biar begini kedai tubik kau ni sepeh, tubik kau ni sepeh. Pada apa nak tunjuk ke laki, baru laki seronok tengok. Nak? Ni depan laki kembaratung, kain batik bau tikus. Kain batik busuk kohong, minyak laki. Nak? Apa puang kau order semua. Jadi kalau dia keluar rumah tak ada orang, duduk di laman rumah aje, tak ada masalah. Pasal tak ada laki-laki. Nah, jenis mandi, jenis mandi je. Ni ada pergi kapur mandi luar. Selaga luar. Tak ada tudung zing mandi. Anak dara mandi. Pelopek mandi posmen mari. Piping. Umur 6605 mana? Nampak? Depan depan. Dah tengah mandi. Tengah sabung gini. Posmen pun, terima kasih. Bawa masuk dalam. Pah dalam selaga. Nampak? Ni tak kena. Jadi kita nak seksi boleh, nak lawa boleh untuk suami kita. Faham? Biar depan suami muka coteng paling lawa dan pakaian paling seksi. Kalau ketat, suami suka tak? Suami suka tak isteri pakai ketat-ketat rumah? Suka. Memang tak. Kalau kena molek nak gingai tak jadi ngai. Tunggu tu lah suami ngai, pergi main hoki, pergi main badminton. Pasal apa? Tak sedap duduk rumah. Dah bini tak ada, syukur mu. Nak lepek biar dapur cabut bulu tiuk. Nampak jadi suami pun ngai, ngai, berjang-jang ngai. Nak, tapi kalau isteri tu comel kat mo, tu tak? Dengan comel, dengan pakai seksi, bajunya seksi, baju bergelik-gelik, muka pula sini shadow, sini celok, sini blusher, sini gicu, tangan super glossy pula, strawberry red. Nak tekok ni sembuh dengan YSL, tiok bagong. Faham tak? Tengoklah. Pakai pula seksi sungguh, tak pakai baju kebaya dah, apron saja je. Faham tak? Belakang ada benda. Suami balik nak ambil upang, nak gingai, tengok bini pakai apron, bang. Tengok dah ada ngai tu kakak putih nyambor rumah. Ngai rumah tu. Nah, itulah cara nak tarik perhatian suami. Wallahu a'lam. Ingat tadi dah, lepas mayang kena makan sambil menderma. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi